Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Alhamdulillah bersama kita adalah Sahibus Samahah Datuk Haji Kipli Haji Yassin, Mufti Sarawak, yang merupakan alumni kepada Akademi Pengajian Islam Universiti Melaya. Untuk program ini sebenarnya pihak Akademi Pengajian Islam telah mengadakan satu kajian dan juga jejak untuk mencari alumni yang berjaya dan berjasa kepada masyarakat dan negara. Dan alhamdulillah ini adalah julung-julung kalilah ya. Kerana ini adalah permulaan ataupun kali pertama kita mengadakan temu bual untuk ramah mesra lah bersama dengan Datuk, untuk kita dapat maklumat dan juga inspirasi daripada kejayaan Datuk lah dalam kerjaya, dalam kehidupan dan sebagainya. Okey, mungkin Datuk ingin mengucapkan apa-apa dulu untuk penonton kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya merakamkan terima kasih banyaklah kepada Akademi Pengajian Islam Universiti Melaya atas maknanya usaha ini, dan ucap tahniah atas usaha yang menjejak alumni ini dan sama-sama berkongsi inspirasi dan juga info yang sangat penting untuk maknanya bagaimana kita memajukan diri kita sebenarnya dan juga masyarakat dan negara lah, khususnya dalam konteks bagaimana Islam itu berperanan dalam memajukan kehidupan masyarakat dan juga keseluruhan negara. Okey, terima kasih Datuk. Kita akan pergi kepada soalan yang pertama ya, iaitu Datuk merupakan produk pengajian Universiti Melaya daripada Akademi Pengajian Islam dan merupakan hasil didikan dan asuhan daripada institusi tersebut yang kita kenali sebagai APIUM. Saya dipahamkan bahawa Datuk dahulunya mendapat sarjana muda kelas pertama ya, dan juga mendapat anugerah pelajaran diraja iaitu pada tahun 1992. Kemudian melanjutkan pelajaran ke peringkat sarjana Usuluddin juga daripada Akademi Pengajian Islam, dan pada tahun 2004 ya Datuk Ya, betul. Okey, so di sini kita dapat lihatlah betapa akrabnya ya hubungan Datuk ya dengan pihak kami. Dan sebagai alumni APIUM, apakah yang boleh Datuk cadangkan kepada mereka di luar sana supaya ramai lagi yang memasuki dan mendapat pendidikan di Akademi Pengajian Islam ini? Alhamdulillah, bagi saya memang sebenarnya terlalu dekat dengan APIUM ini, dan malah saya daripada pra Akademi Islam lagi memang berada di di Universiti Melaya APIUM ni, dan juga malah mengikuti program khas bahasa Arab projek khas Kementerian dan juga Kerajaan Negeri Sarawak bersama dengan Universiti Melaya. Jadi saya terdidik di APIUM itu sampailah di peringkat sarjana, dan saya melihat bahawa jasa dan juga bagaimana sebenarnya APIUM itu membentuk saya dari sudut pemikiran, maknanya dari sudut ilmu, dari sudut saksiah, sudah maknanya cukup mempunyai suatu jasa yang sangat besar dalam pembentukan itu, apatah lagi dalam konteks ilmu yang saya perolehi itu dan pengalaman di situ dapat memberikan maknanya itulah sebenarnya bekalan yang hebat untuk saya berhadapan dengan tugas tanggungjawab, satu sebagai khalifah di muka bumi, apatah lagi dengan peranan kepada masyarakat, bermula daripada saya keluar daripada Universiti Melaya itu dalam perkhidmatan saya di pelbagai jabatan dan juga institusi, dan juga dalam bidang korporat sebab saya pernah keluar daripada kerajaan dan membina perniagaan sendiri dan sebelum saya dilantik menjadi mufti. So pengalaman itu sebenarnya adalah kita perolehi daripada pelbagai sudut, dan asas yang tinggi yang banyak diperolehi di peringkat maknanya pembentukan sebagai orang yang mempunyai profesionalisme khususnya dalam bidang Islam ialah di APIUM itu sendiri. Bagaimana para pensyarah dan juga situasi ketika itu sendiri dapat membentuk kami dalam pelbagai sudut lah, khususnya dari sudut pemikiran dan juga kejituan ilmu itu sendiri, sehingga dapat membentuk kita sesuatu yang berperanan dalam masyarakat. Dan alhamdulillah apa yang dilakukan pada hari ini sebenarnya banyak memberi manfaat, sama ada secara langsung ataupun tidak khususnya saya sebagai orang Sarawak apabila saya memegang jawatan sebagai mufti negeri Sarawak, banyak ilmu-ilmu yang kita diperolehi di APIUM itu sendiri dan kita maknanya
kita terjemahkan dalam bentuk sama ada pelaksanaan dan juga dari sudut kerangka ilmu itu sendiri untuk berhadapan dengan masyarakat. Alhamdulillah. Alhamdulillah Datuk. Dan kita dapat lihat ya bahawa banyak impak yang diberikan oleh Akademi Pengajian Islam ya kepada kehidupan Datuk. Dan sebagai salah seorang daripada alumni APIUM lah ya yang banyak menyimpan kenang-kenangan ya dengan pengajian di sana, apa agaknya yang boleh Datuk bagi kata inspirasi ke ya kepada alumni kita yang begitu ramai di luar sana untuk kembali dan membantu Akademi Pengajian Islam? Okey, bagi saya melihat bahawa apabila dah APIUM itu telah berjasa banyak dalam pembentukan diri kita sendiri, saya melihat kelebihan yang ada itu ialah sesungguhnya apabila kita mencari pengalaman, di situlah mulanya sebagai satu perjalanan untuk menjadi seorang yang lebih dewasa, dan of course dalam keadaan itu kita perlu memberikan sama ada sumbangan bakti itu pelbagai sudut. Sehingga saya bekerja pun saya masih menghubungi dari sudut pensyarah-pensyarah dan sebagainya. Hubungan dengan para pensyarah itu satu memang kita tak boleh putuskan lah ya. Malah maknanya dengan pensyarah-pensyarah dulu saya masih lagi ada di antaranya yang masih menghantar mesej dan sebagainya. Sekiranya ada perkara yang perlu dirujuk misalnya, saya masih menghubungi maknanya pensyarah-pensyarah yang dulu yang dapat memberikan panduan kepada kita walaupun kita sudah berpengalaman, tetapi kita masih juga merujuklah. So saya menyerulah kepada kita yang alumni APIUM ini supaya memberikan pelbagai sumbangan idea ataupun dalam bentuk kemudahan-kemudahan ataupun kita menggunakan saluran ini untuk membina jaringan yang lebih luas sama ada untuk kelebihan APIUM itu sendiri, pembangunan dan kemajuan APIUM, ataupun kerjasama dalam bentuk yang kita memberikan khidmat bakti kepada masyarakat melalui jaringan dengan kedudukan dan apa yang ada pada alumni sendirilah. Maknanya ikut kapasiti kita yang bagaimana kita boleh membangunkan masyarakat melalui di mana kedudukan kita sekarang, dan juga APIUM itu sendiri yang sudah pasti mempunyai kepakaran dalam pelbagai bidang. Okey, terima kasih Datuk ya. Maknanya di sini setiap alumni ya, setiap orang alumni itu bila dah berjaya di luar sana, maka kembali memberi jasa bakti kepada pihak kami ya, pihak Akademi Pengajian Islam. Okey, dengan keterlibatan Datuk ya sebagai dalam Majlis Islam Sarawak, khususnya sebagai mufti di Jabatan Mufti Sarawak, dan dengan perkembangan dan perubahan sosio budaya yang sedang berlaku ini, apa agaknya ya cadangan-cadangan potensi kerjasama yang boleh Datuk cadangkan ya untuk kita jalinkan di antara sesama kita, mungkin dari sudut pendanaan penyelidikan ke, perundingan ke, ataupun penerbitan. Silakan Datuk. Terima kasih Profesor Doktor. Dan kali dari sudut ini dalam konteks yang lebih mikro lah dalam bentuk Jabatan Mufti Sarawak ya. Jabatan Mufti Sarawak adalah sebuah jabatan yang berperanan untuk memberi nasihat dan juga dalam bentuk kefatwaan serta ilmu falak sama ada secara langsung kepada pihak kerajaan negeri ataupun kepada Majlis Islam sendiri, dan malah dalam meneroka kepentingan ilmu termasuklah dalam bidang Islam dan juga dari sudut khususnya dalam misal ilmu falak misalnya. Maka di sinilah kita perlukan jaringan. Namun dalam konteks ini kami adalah kerjasama yang boleh dibuat dengan Jabatan Mufti ini banyak sebenarnya yang boleh kita teroka mengikut keperluan. Satunya ialah keperluan jabatan sendirilah, kerana kita ada maknanya dalam konteks strategic planning Jabatan Mufti sama ada selama 5 tahun atau ke 10 tahun kita ada fokus yang kita buat dan sebagainya. Dan of course sekarang ini ialah antara yang kami kembangkan ialah dari sudut pembangunan jabatan itu melalui research, melalui penyelidikan, dan juga kami sedang memperkembangkan dan juga mengukuhkan dari sudut perkembangan ilmu falak khususnya di negeri Sarawak. Sebab apa yang kita harapkan ialah maknanya ilmu falak itu dapat
dieksplor dan juga diteroka tadi tu dengan lebih meluas ya, dan juga kepada masyarakat sama ada Islam ataupun bukan Islam ya. Maka di situ kita membinakan pusat falak dan insya-Allah akan datang kita ada pusat astronomi Borneo, dan ini sudah pastinya memerlukan kepada kepakaran. So banyaklah yang saya lihat boleh, antaranya sekarang ni pun kami sedang memang sudah ada kerjasama dengan APIUM sendiri, iaitu satu penyelidikan yang kita buat ialah tentang bagaimana hubung kait astronomi dengan perubahan iklim dunia ya. Dan kita telah pun maknanya memberikan dari sudut penajaan pendanaan untuk projek ini, dan banyak lagi yang boleh kita bekerjasama dari sudut penerbitan, penyelidikan yang lain dan sebagainya. Cuma fokus di Jabatan Mufti ialah memang lebih kepada kefatwaan dan bidang falak ya. Jadi di sini kita banyak boleh bekerjasama lah, dan kita juga biasa bekerjasama dalam bentuk tenaga pakar ya, daripada Universiti Melayan, pada APIUM sendiri. Misalnya kami baru ni kita mengadakan program iaitu daurah al-hadis. Kami menggunakan kepakaran daripada Jabatan Hadis misalnya di APIUM itu sendiri. Jadi di situlah kerjasama banyak, dan saya sangat malu-alukanlah kerjasama daripada APIUM dalam apa bidang yang sesuai untuk Jabatan Mufti Sarawak yang boleh kita bincang dari masa ke semasa, insya-Allah. Terima kasih Datuk. Alhamdulillah ya, kerjasama tu memang dah berlaku, dan kita harap pada masa-masa akan datang mungkin banyak lagi kerjasama yang dapat kita lakukan ya, dan dengan kepakaran yang kita ada. Dan juga untuk makluman Datuk ya, APIUM sebenarnya mempunyai hampir 1,700 pelajar berdaftar ya di peringkat ijazah dasar, 800 orang di peringkat ijazah tinggi, dan 500 orang di peringkat pra ya, ataupun asasi, termasuklah PKBA ya, yang kita baru tanda tangani tadi. Dan apakah agaknya ya yang boleh Datuk nasihatkan kepada pelajar-pelajar APIUM ini dalam mereka mendepani cabaran pembelajaran, cabaran masyarakat dan sebagainya, untuk mereka maju dan berjaya seperti Datuk? Alhamdulillah, satunya yang penting ialah kita tahu prioriti, keutamaan apa yang kita buat. Sekarang kalau kita dalam dunia belajar, maksudnya terokai, kuasai ilmu itu dengan sungguh-sungguh. Maknanya kita berada di persada itu, maka persada itu perlu dikuasai lah dalam konteks itu. Kalau kita dalam bidang usuluddin misalnya, kuasai bidang usuluddin itu sebaik-baiknya. Begitu juga dalam bidang syariah dan yang lain-lain lah. Jadi di situ kita membina kepakaran dari sudut perkembangan ilmu dan sebagainya. Jadi itu nasihat saya lah, belajar betul-betul. Satu lagi ialah yang perlu ialah kita kena nanti bila kita keluar kepada masyarakat, mesti ada satu istilah yang kita katakan multi skilling dan multitasking. So untuk menjadi orang yang multi skilling sifatnya, multitasking sifatnya, perlu kita juga membuatkan value added, nilai tambah dalam pembelajaran kita sendiri. Selain pada bidang kita, apa lagi yang perlu diterokai pada hari ini? Misalnya perkembangan semasa, kita lihat bahawa semua dunia digital. Kalau kita tidak ada asas dan juga tidak boleh memahami apa dia digital, memang dia menjadi sukar. Dan apatah lagi dalam konsep sekarang ya, bila saya sebagai seorang mufti, subhanallah, banyak perkara yang perlu kita, walaupun mungkin agak surface ataupun di permukaan, tetapi kita kena ada informasi dan juga pembacaan yang meluas ya. Macam kita bila nak keluarkan fatwa, kita kena faham juga di sains dan teknologi. Kita kena faham bagaimana tentang, bila sebut tentang bioteknologi, kita kena faham juga dari sudut perkembangan ekonomi, bukan saja di peringkat lokal tapi di peringkat internasional, antarabangsa, perlu dikuasai dari sudut itu. Dan banyak lagi, maksud saya lah, di sinilah pentingnya kita boleh dari sudut itu meneroka. Dan yang ketiga ialah, itu tadi adalah merupakan perkembangkan diri kita. Yang ketiga ialah dari sudut ilmu, tools yang kena ada. So soft skill kena ada, macam mana kita boleh berkomunikasi dengan berkesan, alat-alat untuk kita dari sudut ilmu alat, misalnya dari sudut bahasa, bahasa Malaysia, bahasa Arab, bahasa Inggeris misal di situ, itu juga menjadikan peluang kita untuk explore lebih jauh. Apabila kita boleh dari sudut dari penguasaan bahasa yang pelbagai, kita boleh berhadapan dengan pelbagai sudut orang dan apatah lagi lah dalam konteks negeri Sarawak ni, bila kami di negeri Sarawak multiracial, multireligious, so penggunaan bahasa Inggeris tu agak meluas dan
alhamdulillah lah dengan juga pendidikan di APIUM yang ada kelas bahasa Inggeris wajib. Alhamdulillah di situ ada communication skill dari sudut bahasa Inggeris, a bit walaupun mungkin broken English, tetapi bagi saya lah dari masa ke semasa kita membangunkan diri kita sendiri. Dan last but not least lah, sebenarnya pelajar APIUM sekarang kena merebut peluang. Dengan lokasi APIUM tu berada di kota Constantinople ataupun kosmopolitan dari sifatnya, sebenarnya banyak manfaat yang boleh kita rebut ni, kerana di tempat dia itu tempat yang terlalu maju, dan di situ Universiti Melaya terletak di lokasi yang sangat strategik dari sudut kemajuan. So kita kena menletakkan diri kita dalam bentuk kemajuan itu. Dan saya dululah pengalaman saya mengambil peluang kedudukan itu, saya banyak menyertai seminar sama ada antarabangsa ataupun tempatan bila berada di Universiti Melaya. Kalau seminar bersifat terbuka, saya sanggup pergi, dan ada yang berbayar sebab di situ membina ilmu, kemahiran, and then kita boleh mengambil pengajaran daripada pengalaman orang lain, bagaimana mereka buat presentation. Tapi bila saya kerja, bila dijemput untuk membentang sampai kepada antarabangsa, saya mempunyai keberanian dan confident level yang tinggi selepas ilmu dan pengalaman itu diperolehi daripada APIUM. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Datuk, betul ya. Maknanya setiap pelajar ini mesti mengambil peluang dan peluang yang diberikan ya kerana keadaan-keadaan tersebut. Dan saya masih ingat ya, dulu orang Malaysia selalu berfikir nak jadi mufti ni kena orang syariah, tapi Datuk telah membuktikan ya bahawa salah seorang mufti di Malaysia adalah daripada jurusan Usuluddin. Alhamdulillah ya. Okey, satu lagi lah berkenaan dengan PKBA kita ya, pengajian khas untuk bahasa Arab yang telah berlangsung daripada dulu, dan Datuk pun produk daripada itu juga ya. Nasihat Datuk kepada mereka ini, pelajar-pelajar kita, anak-anak kita ini, dalam mereka menghadapi cabaran-cabaran tersebut ya. Okay. Terima kasih. Dan sebenarnya kita sepatutnya membuat recognition kepada Allahyarham Tan Sri Sulaiman Daud yang mengusahakan program ini sebenarnya atas kesedaran beliau sebagai Menteri Pendidikan dengan kelulusan daripada Kementerian Universiti Melaya sendiri kepada Kerajaan Negeri Sarawak. Alhamdulillah, dengan projek itu kami dapat menyertai maknanya program khas dalam pendidikan itu sebagai satu persediaan. Bayangkan kelas bahasa Arab 20 orang student, kita ada 12 pensarah bahasa Arab. Subhanallah, tak dapat tempat lain. Itu sangat bersyukur sangat. So maknanya sebagai satu persediaan. Jadi saya ingin menasihatilah kepada semua pelajar-pelajar, sama ada PKPA ini ataupun program yang melanjutkan pelajaran di APIUM ini, kena belajar sungguh-sungguh, dan satu daripadanya ialah kita tak boleh mengharap apa yang ada dalam kelas. Betul. Friendly speaking, untuk menjadi seorang yang sangat boleh explore dan juga enhance kita punya penguasaan ilmu, kita kena berusaha sendiri juga. Maknanya kena ada nilai tambah, kena ada pengkayaan. Itu yang saya lakukan dululah. Maksudnya saya rajin jumpa pensyarah, saya discuss dengan pensyarah. Maknanya kalau kita rasa bahawa masih ada kekurangan, so kita pergi jumpa personally, bincang dengan dia macam mana. Di situlah selain daripada kelas, kita dapat ilmu tambahan yang sangat bernilai. Dan kita dapat tengok sekarang inilah alhamdulillah apa yang kita dapat dulu, inilah yang kita nikmati sekarang. So untuk para pelajar, please kita kena buat apa yang sepatutnya. Tinggalkanlah dulu perkara-perkara yang tak berapa penting, pentingkan perkara yang penting, iaitu belajar dan terus belajar, sama ada direct, formal ataupun tidak formal. Ini adalah merupakan satu perkara yang pentinglah untuk dilaksanakan bersama. InsyaAllah mudah-mudahan maju jaya. InsyaAllah. Terima kasih Datuk ya, satu kata-kata semangat dan juga bagaimana cara untuk mereka mencapai kejayaan ya. Dan ini yang terakhir ya Datuk, apakah agaknya ya kalam hikmah yang pendek dan ringkas yang Datuk boleh berikan kepada atau sampaikan kepada alumni dan juga pelajar-pelajar APIUM? Okey, satu falsafah penting, belajar dan terus belajar. Ia adalah merupakan satu proses kehidupan untuk menjadikan kita adalah orang yang matang dan hebat. Dan satu falsafah yang saya pegang terakhirlah, kalau orang lain boleh, kenapa tidak dengan saya? Itu falsafah yang kena pegang kuat-kuat, insya-Allah berjaya dunia dan akhirat, insya-Allah. Insya-Allah. Okey, terima kasih Datuk di atas perkongsian idea ya dan pengalaman Datuk bersama dengan kami. Dan kami
saya bagi pihak APIUM mengucapkan selamat maju jaya kepada Datuk dalam berkhidmat kepada negara, bangsa dan juga agama. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.